Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadzal yawm سنواصل الدرس اليوم في قسم النحوي تحت الموضوع اسم المفعول. اسم المفعول yakni berasal daripada fi'il. At-ta'rif li ismil maf'ul yakni kata nama yang membawa maksud benda yang dibuat. Apabila isim maf'ul berada pada kedudukan khabar mufrad, ianya menjadi ayat pasif. Contoh, dimakan, dibuka, ditulis dan lain-lain. Tadi isim maf'ul sebagaimana ta'rif iaitu benda yang dibuat. Tetapi apabila isim maf'ul berada pada kedudukan khabar mufrad, ianya menjadi ayat pasif. Kita lihat pada misal untuk lebih faham. Saya datangkan contoh syariba. Kalau ayat biasa yang kita buat, syariba asyaribu al-mashruba, yakni al-ma'a. Syariba adalah fi'il, asyaribu adalah fa'il. Manakala al-mashruba adalah maf'ulun bih. Tetapi ianya juga adalah disebut sebagai isim maf'ul kerana ianya dibina berdasarkan fi'il syariba. Apakah maksudnya? Telah minum, orang yang minum itu, benda yang dia minum. Sebagaimana ta'rif tadi adalah isim maf'ul ialah kata nama yang membawa maksud benda yang dia buat. Di sini ialah benda yang dia minum. Mungkin benda yang dia minum itu adalah air, jus buah dan sebagainya. Seterusnya ialah apabila isim maf'ul tersebut berada pada kedudukan khabar mufrad, maka ianya menjadi ayat pasif. Apakah maksud ayat pasif? Iaitu di dalam ayat tersebut tidak nampak pelakunya. Contoh, al-ma'u mashrubun. Air itu diminum. Siapa yang minum? Adalah orang yang minum itu. Tetapi di dalam ayat ini tidak dinyatakan siapakah orang yang minum itu ataupun siapakah pelaku tersebut. Itulah yang disebut sebagai ayat pasif. Kita lihat, al-ma'u iaitu mubtada, mashrubun adalah khabar dan ianya adalah isim maf'ul. Kenapa kita namakan ianya sebagai isim maf'ul? Kerana ianya datang daripada fi'il. Murid-murid sekalian, iftah safhah 88 min kitabil madrasah lisanatil khamisah. Pada muka surat 88 ini, di dalam buku teks tingkatan 5, murid-murid akan mempelajari hanya 2 wazan sahaja berkaitan dengan isim maf'ul, iaitu fa'ala dan istaf'ala. Kalau fa'ala, dia akan menjadi mufa'alatun. Istaf'ala akan menjadi mustaf'alun. Itu adalah wazan yang akan dipelajari oleh murid-murid sekalian. Seterusnya ialah sebagai tambahan. Ini adalah al-qa'idah minal fi'li ila ismil maf'ul, iaitu bagaimana
kita nak membuat isim maf'ul daripada fi'il sulasi. Contoh, kita nak bina isim maf'ul daripada fi'il sulasi, daripada fataha, nak jadikan isim maf'ul akan menjadi maftuhun. Bagaimana caranya? Jika fi'il sulasi hanya tambahkan mim pada awal kalimah dan waw sebelum akhir kalimah. Contoh lain, saya berikan contoh lain, kataba. Kita nak jadikan isim maf'ul akan menjadi maktubun. Bagaimana caranya? Iaitu sama sahaja, tambah mim fi awalil kalimah summa harfun waw qabla al-akhir. Maka kesimpulannya apa dia? Tambah mim dan tambah waw. Kita lihat ayat. Sama-sama kita bina ayat. Contoh, fataha menjadi maftuhun. Kita buat ayat pasif. Contohnya ialah al-babu maftuhun. Apakah maksudnya? Pintu itu dibuka. Contoh lain, kataba, isim maf'ulnya ialah maktubun. Contoh ayat, al-kitabu maktubun. Maksudnya, buku itu ditulis. Al-qa'idah min al-fi'li ila ismil maf'ul min fi'li ghairu sulasi. Misal, karrama. Seterusnya saya tunjukkan bagaimana untuk membina isim maf'ul dengan fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Mungkin fi'il 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Caranya adalah sama sahaja. Contoh, karrama. Kita mulakan dengan membina fi'il mudhari'. Yukarrimu. Kalau kita buat mukarrimun, itu namanya isim fa'il, iaitu tambah mim dan kasrah sebelum akhir. Apabila isim maf'ul, hampir sama dengan isim fa'il, iaitu mukarramun. Itulah isim maf'ul, iaitu tambah mim dan fathah sebelum akhir. Perhatikan baik-baik. Isim fa'il dan isim maf'ul hampir sama. Apakah bezanya? Baris sebelum akhir. Baiklah, contohnya ialah kita bina ayat bersama-sama. Karrama bermaksud memuliakan. Mukarramun dimuliakan. Al-muallimu mukarramun, bermakna guru itu dimuliakan. Contoh seterusnya ialah istaqbala, menyambut. Mustaqbalun, disambut. Contoh ayat iaitu Aidul muallimina mustaqbalun, hari guru itu disambut. Sebagai pengulangan dan pengukuhan, berikut adalah kaedah daripada fi'il untuk menjadi isim maf'ul, sulasi dan ghairu sulasi. Kalau sulasi, tambah mim tambah waw. Kalau ghairu sulasi, untuk jadikan isim maf'ul adalah tambah mim dan fathah sebelum akhir. Baik, ini adalah contoh-contoh untuk kita i'rab bersama. Untuk contoh yang pertama, yang manakah isim maf'ul? Isim maf'ul di dalam ayat yang pertama sehingga yang kelima, iaitu kalimah yang kedua.
iaitu yang berada pada kedudukan khabar. Itu adalah isim maf'ul. Kenapa? Iaitu daripada asal kalimahnya ialah darraba, yudarribu, mudarrabun. Mudarrabun tambah mim dan fathah sebelum akhir, itu adalah isim maf'ul. Apakah maksudnya? Al-la'ibu mudarrabun. Pemain itu dilatih. Secara kesimpulannya iaitu semua isim maf'ul dalam contoh-contoh ini adalah kedudukannya khabar marfu'. Yang saya nak fokuskan iaitu bahagian alamat. Kita lihat bahagian alamat boleh berubah mengikut mubtada'nya. Contoh yang pertama, al-la'ibu mudarrabun. Mauqi'nya adalah khabar marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Li'annahu mufrad. Seorang sahaja pemain yang dilatih itu. Contoh yang kedua, al-la'ibatu mudarrabatun. Kenapa menjadi mudarrabatun? Li'anna mubtada mufrad muannas. Yani mudarrabatun i'rab khabar marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Li'annahu mufrad. Salisah, al-la'ibani mudarrabani. Mudarrabani khabar marfu' bil alif. Limadha bil alif? Li'annahu musanna. Rabi'an, al-la'ibuna mudarrabuna. Mauqi' yakni khabar marfu' bil waw. Limadha bil waw? Li'annahu jama' mudzakkar salim. Wa akhiran, al-la'ibatun mudarrabatun. Mudarrabatun i'rabuhu khabar marfu' bid-dhammah. Limadha bid-dhammah? Li'annahu jama' muannas salim. Apakah kesimpulannya? Iaitu isim maf'ul mesti mengikut bilangan dan jantina mubtada'nya. Sebagai pengukuhan murid-murid sekalian, sila jawab soalan muka surat 91. Imla al-faraghat bi ismil maf'ul al-munasib. Thumma ayuha at-tullab uktub ismal maf'ul lil af'alil atiyah. Wa akhiran hawil al-af'al al-atiyah ila ismil maf'ul ma'at tashkil. Okay, tukarkan fi'il-fi'il berikut kepada isim maf'ul beserta baris, kemudian sila bina jumlah mufidah. Baiklah, sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.